الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kali marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari 24 jam, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar bersyukur. Kerana golongan yang bertakwa adalah golongan yang paling akram, yang paling mulia di sisi Allah. Dan golongan yang bersyukur adalah golongan yang qalil, sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan agar kita dimuliakan di sisi Allah, dan meningkatkan kesyukuran agar kita ini digolongkan dalam golongan yang tidak ramai digolongkan dalam golongan orang yang bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, malam ini alhamdulillah, mudah-mudahan semua ceria, walhamdulillah, sihat walafiat, boleh datang mananya tandanya sihat, kan? Boleh datang, itulah tandanya sihat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, malam ini masih lagi saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan beberapa potongan hadis Nabi SAW yang berlega di sekitar sesuatu kebaikan yang kecil, tetapi kebanyakan ramai orang menganggap ianya remeh, tetapi sebenarnya ia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sentiasa berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, yang bermaksud janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jadi hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan hari ini yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Saya akan bacakan, kemudian saya akan terjemah dan kita akan ikuti apa yang sepatutnya yang disampaikan telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan kanat talqutul khadha min al-masjid فتوفيت فلم يؤذن النبي بدفنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ميت فآذنوني وصلى عليها وقال إني رأيتها في الجنة لما كانت تلقط الخذى من المسجد. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Anna imra'atan kanat talqutul khadha min al-masjid, sesungguhnya ada seseorang wanita memungut kotoran dari masjid Nabi SAW. Maka wanita tersebut wafat.
dan Nabi tidak diberitahukan tentang penguburannya. Maka Nabi SAW bersabda, apabila ada seorang yang wafat, beritahulah aku. Nabi SAW solat di atas kuburannya dan lalu bersabda, sesungguhnya aku melihat wanita ini di syurga dengan sebab dia memungut kotoran dari masjid. Baik. Hadis ni tuan-tuan dan puan, suatu kisah yang telah dipaparkan kepada kita mengenai seorang wanita. Kisahnya ini mengenai seorang perempuan, dan ia boleh dimasukkan juga untuk sebagai panduan kepada semua, tak kisah lelaki ke perempuan ke. Tapi kejadian berlaku ini kisah seorang perempuan yang mana kerjanya memungut sampah yang ada di Masjid Nabawi SAW. Seorang pencuci masjid, iaitu seorang perempuan, kita kata cleaner lah, kan? Kita ada panggil hari ni cleaner, pencuci masjid, pencuci tandas, pencuci semua. Itu istilah dan nama. Tapi seorang perempuan ni memang kerjanya gitu, tidak diberi gaji dan tidak diapa-apakan. Cuma tugas dia setiap hari, dia ni lah yang sukarela untuk membersih, menyuci masjid. Baik. Suatu hari wanita tersebut wafat, mati, dan kematiannya tidak diberitahu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun menasihati para sahabatnya, lain kali, kalau bahasa kita ni, lain kali kalau ada kematian, sila maklumkan kepada saya. Okay, itu yang diarahkan oleh Nabi SAW. Apa yang diarahkan oleh Nabi SAW itu sebenarnya sesuatu yang memang patut untuk diberitahu. Kenapa? Karena Nabi SAW waktu itu, beliau adalah seorang pemimpin, seseorang imam solat 5 waktu, seorang pemimpin masyarakat. Maka dia lebih mengetahui dan dia lebih sepatutnya diberitahu apa kejadian yang berlaku, supaya apa-apa tidak terkeluar daripada pengetahuannya. Dan itu memang sepatutnya, betul tak? Jadi dalam konteks kita hari ini, maknanya kita ada imam, kita ada ketua kampung, kita ada ketua blok. Apa-apa kejadian yang tanpa pengetahuannya, lebih elok kita maklumkan kepada yang sepatutnya kita maklum, imam ke, ketua blok ke, ketua kampung ke, dan seumpamanya. Itulah sunnah Nabi SAW. Siapa dia yang bagi tahu, maknanya dia menghidupkan satu sunnah yang kecil tapi itu luar biasa, memberitahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang patut kena tahu apa yang berlaku dalam masyarakat. Baik, itu satu. Dan seterusnya Nabi SAW solat. Nabi solat atas kubur. Kan masa tu Nabi lalu tengok ada kubur orang perempuan meninggal, lalu Nabi tanya, Nabi tak tahu, lalu mereka bagi tahu, lalu Nabi SAW solat di atas kuburnya. Baik. Dalam satu riwayat, contoh ada perempuan yang rahmatullah Allah, dalam satu riwayat, perempuan tersebut adalah namanya Ummu Mihjan. Tak pernah dengar nama tu kan? Ummu Mihjan, seorang perempuan yang berkulit hitam. Dia tugas dia cuci masjid. Nama dia Ummu Mihjan. Dan Nabi SAW tahu dia. Dalam satu riwayat lagi, Nabi apabila bertanya, ini kubur siapa? Lalu mereka memberitahu, inilah kubur orang, inilah kubur Ummu Mihjan. Lalu Nabi SAW pun untuk meyakinkan lagi, yang cuci masjid kita. Ya, itu. Jadi Nabi kenal.
tersebut, wanita tersebut Ummu Mihjan yang mati. Lalu Nabi SAW solat di atas kuburannya pada ketika itu. Baik, di sini tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi suatu kesalahan, bagi jenazah yang sudah ditanam dan boleh disolatkan di atas kubur bagi sesiapa yang tak sempat nak solat. Contohnya macam ada adik-beradik, sanak saudara, sahabat handai yang tak sempat nak sampai sebab disegerakan pengemuniannya sampai-sampai dah habis dah. Lalu dibenarkan untuk kita solat di atasnya sebagai solat jenazah, seperti mana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Mihjan yang mana merupakan seorang wanita, kerjanya mencuci tandas, menyuci masjid Nabi SAW. Dalam satu riwayat dan juga riwayat yang kita baca pada malam ini, Nabi menyatakan kepada para sahabat Rasulullah SAW selepas solat tu, beritahu dekat sahabat, ini ra'aituha fil jannah, aku lihat wanita tersebut di dalam syurga. Allahu Akbar. Ini mukjizat Nabi SAW. Aku melihatnya di dalam syurga. Nabi boleh nampak dan diizinkan oleh Allah untuk nampak. Aku nampak, maknanya ra'aituha, aku nampak. Nampak dengan apa? Nampak dengan mata. Yang nampak itu sahajalah yang Allah Ta'ala jelmakan kepada Nabi kita Muhammad sebagai mukjizat beliau, yang mana mukjizatnya adalah mengatasi mukjizat para Nabi yang lain. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila Nabi SAW menyatakan aku melihat di dalam syurga perempuan tersebut, disebabkan apa? Aku tengok perempuan itu masuk syurga disebabkan dia dahulu kanat talqutul khaza minal masjid. Dia ni kerja dia memungut kotoran di dalam masjid. Disebabkan itu sahaja Allah berikan kepadanya syurga yang tiada tandingannya. Cuba tuan-tuan bayangkan, satu kotoran, satu sampah, katakan satu botol mineral yang kosong yang dibuat bersepak, harga berapa? Satu botol mineral yang kosong tu harga dia berapa? Kalau ada air penuh, harga dia mungkin RM1, RM1.20. Tapi kosong. Kalau kita pergi dekat orang yang jual botol tu, agak-agak satu botol ni dapat berapa? 10 sen? 10 sen? Tak sampai. Tak tahulah berapa. Cuba tuan-tuan kumpul banyak-banyak tu dapat berapa kan. Andai kata tak apalah, kita iakan 10 sen. Okey, tak apa. Harga naik. Plastik naik harga. Bukan cycle. Ya. 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 Cycle apa itu? Okey, tak apa. Kita katakan 10 sen. Cuba tuan-tuan bayangkan, 10 sen kita buang benda tu yang bernilai 10 sen, Allah bagikan orang yang buat macam tu apa dia? Jannah, syurga. Syurga nilai dia berapa? Isi dia dengan keluasan dia yang lebih besar daripada dunia ini, berganda-ganda, kenikmatan dia berganda-ganda. Hanya kita buang satu yang tak ada nilai dan nilainya cukup kecil, tiba-tiba Allah Ta'ala hanya ganti kepada kita dengan sesuatu yang luar biasa, syurga. Allahu Akbar.
Cuba kita bayangkan, sepatutnya tak boleh dapat macam tu, kan? Sepatutnya tak boleh dapat nilai syurga. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan syurga? Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan manusia, hamba-hamba ini meremehkan benda-benda kebaikan walaupun kecil, seperti memungut sampah di masjid ataupun mencuci masjid ataupun apa sahaja. Sekecil itu Allah berikan syurga, maka itu sebenarnya kecil pada pandangan kita, tapi besar pada perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Bila besar tuan-tuan dan puan-puan, maka Allah berikan nilai yang amat besar, syurga yang mana kita pun belum tentu dijamin oleh Allah untuk mendapatkan syurga. Dia seperti mana sahabat Nabi SAW 10 orang dijamin masuk syurga, kita belum dijamin lagi masuk syurga, maka lebih-lebih lagi wajar kita mengikuti jejak langkah Ummu Mihjan di zaman Nabi SAW. Hanya dia mampu untuk buat itu kebajikan di antara kebaikan-kebaikan yang dia buat, iaitu memungut, membersih apa yang seadanya daripada kotoran di dalam masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, hanya sekadar ambil sampah, pungut sampah kecil, betul tak? Cuba bandingkan dengan orang yang sukarela pergi cuci tandas yang busuk, ada najis, bau. Agak-agak yang mana lebih besar? Buang botol kosong dengan sampah kosong, dengan sampah-sampah, dengan cuci dalam tu. Pada pandangan kita, yang dalam tu lebih berat dan besar dan sukar orang nak buat. Tetapi itulah dia, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala akan jadikan juga itu syurga sebagai nilainya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada hadis ini, dalam satu riwayat lagi, tadi satu riwayat, dalam satu riwayat lagi, Nabi SAW berdialog dengan wanita tersebut. Lalu Nabi pun bertanya, ayyul amali wajadti afdal? Apakah yang menyebabkan, apakah amalan yang terbaik yang ente buat? Apakah amalan yang terbaik yang awak buat? Lalu sahabat pun tertanya-tanya, wahai Rasulullah, adakah dia mendengar apa yang engkau soal dia tu? Lalu Nabi SAW menyatakan, tidaklah kalian lebih mendengar dari dia. Maka Nabi SAW menyebut bahawa wanita itu menjawab, dan Nabi sahaja yang maha mengetahui amal yang paling afdal yang dia buat dalam hidup dia. Di antaranya ialah membersihkan masjid semasa dia hidup. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekecil amalan yang sebegitu rupa Allah berikan nilai syurga, sebenarnya ia boleh memberikan suatu rangsangan dalam kehidupan kita, agar kita ini lebih bersemangat untuk ke depan berebut ataupun berlomba-lomba untuk melakukan perkara-perkara yang sekecil itu di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan tunggu benda itu walaupun tugas siap contohnya, ataupun tugas yang tertentu. Kita jangan tunggu itu tugas dia sebab dia beri gaji, itu tugas dia. Jangan tuan-tuan bersikap begitu. Itu tugas dia, tugas. Alhamdulillah, dia dapat pahala yang banyak. Di samping tugas dia akan dapat imbalan. Tapi kita yang tidak ditugaskan, dan hanya kita sebagai sebahagian daripada ahli jamaah masjid ataupun surau rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, maka tuan-tuan dan puan, ambillah sikap seperti Ummu Mihjan yang sukarela daripada dirinya sendiri, tidak disuruh
disuruh dan tidak dipaksa, dia sendiri yang membersihkan. Apa salahnya kalau kita tengok suatu hari dinding cermin ni ada cap tangan, kan? Anak-anak kecil main lekat itu cap tangan. Apa salahnya kita bawa tisu ataupun kita ambil tisu, kita cuci sikit? Apa salahnya? Tidak akan menjatuhkan maruah seseorang itu di hadapan manusia, dan bahkan maruah dia akan lebih tinggi dan derajat dia akan lebih tinggi di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, walaupun amalan macam ni kecil kan, tapi hati nafsu dia tidak mengatakan kecil, dia akan mengatakan besar, kerana keangkuhan yang ada dalam dirinya sebagai nafsu yang ingin kepada kehebatan dan tidak mahu dipandang hina walaupun dengan apa-apa yang dia lakukan di atas kehidupan dia, di dalam kehidupan dia. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, kalau kita nampak ada tek cicak, buanglah, jangan dulu. Kalau kita nampak di sana ada benda-benda yang tak sepatut berada di situ, jangan biarkan. Zuhur ada, asar pun ada. Kebetulan hari itu yang bertugas cuti. Maghrib pun ada juga dekat situ benda tu. Isyak pun ada. Maka tuan-tuan dan puan, jangan sampai bergilir waktu masih benda itu berada di situ. Biarlah kita mengambil suatu inisiatif, ambil benda tu dengan rela hati, dengan ikhlas hati. Maka orang itu Allah bayar dia dengan syurga, seperti mana Allah bayarkan kepada Ummu Mihjan yang Rasulullah SAW berdialog dengan Ummu Mihjan, dan Ummu Mihjan memberitahu bahawa itulah dia yang amalan yang terbaik yang dia buat. Dia kutip apa yang patut, dia bersih apa yang patut ada di dalam masjid Nabawi SAW. Tuan-tuan dan puan dan rahmatullah Allah, begitulah juga bukan sekadar di rumah Allah ataupun di masjid ataupun di surau, tapi boleh juga kita jadikan ia sebagai satu iktibar untuk di rumah kita, di dalam rumah kita sendiri. Suatu benda yang kecil, suatu benda yang remeh, walaupun ada setengah orang dia ada pembantu rumah, tapi jangan semua diserahkan kepada pembantu rumah. Biarlah daripada apa-apa sedikit daripada rumahnya, dia kena ambil berat tentang benda-benda yang sekecil ini. Hendaklah dia juga campur tangan untuk nak membersih, mencuci dan seumpamanya. Contoh, dia tolong isteri dia cuci pinggan, dia tolong isteri dia sidai baju di ampayan. Itu suatu benda yang kecil, tapi suatu benda yang agak besar bagi orang yang bernafsu tinggi, yang tidak susah, yang sukar untuk dituduhkan dengan amalan kebajikan yang sekecil itu. Jadi oleh kerana itu benda ini dianggap besar oleh nafsu, tetapi dianggap kecil. Benda ini dianggap kecil oleh nafsu, tapi dianggap besar oleh iman yang bertapak di dalam hati yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dan rahmatullah Allah, dalam satu riwayat hadis disebut oleh Nabi SAW, "Uridat alayya ujura ummati hatta al-qadar." Akan dibentang amalan umat-umat aku kepada aku, akan dibentang kepada aku amalan-amalan umat aku, sehingga sekecil-kecilnya termasuklah yang tadi, iaitu mencuci di rumah dan juga di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya sekecil itu kita buat, itu juga akan dibentang kepada Nabi SAW amalan-amalan umat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, amalan umat Nabi Muhammad, baik ke jahat ke, akan dibentangkan kepada Nabi SAW sebagai orang panggil pemakluman kepada baginda SAW, baik dan jahat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia takut, dia rasa malu kalau amalan yang tak elok itu dibentang kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.
Jadi lebih baiklah walaupun sedikit daripada amalan kebaikan dibentang, biarlah dibentang dalam keadaan amalan-amalan yang baik, walaupun sekecil mana yang dia buat. Hanya dia mengangkat botol ni letak dekat sini contoh, sekecil itu pun dia lebih baik daripada dia buat benda-benda yang salah walaupun sekecil mana pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu riwayat daripada hadis yang menunjukkan kepada kita amalan yang kecil yang kita buat Allah Ta'ala gantikan, berikan dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana syurga itu mala aynun ra'at wala uzun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Syurga itu apa dia? Sesuatu yang tidak pernah dinampak, dilihat oleh mata. Kita nampak hari ini nikmat yang luar biasa di mana saja kita berada, seindah mana kita berada di tempat mana sekalipun, seindah mana kita tengok, syurga mengatasinya. Begitulah juga apa yang pernah didengar oleh telinga, syurga mengatasinya. Sesuatu yang kita tak pernah mendengar kehebatannya oleh telinga, itulah dia syurga. Dan seterusnya, apa yang tidak terlintas oleh hati dengan kehebatan apa yang ada, itulah syurga. Selagi mana kita nampak, dengar dan terlintas di hati kehebatan yang ada di muka bumi ini, syurga mengatasi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tak dapat bayang apa itu namanya nikmat syurga yang luar biasa, yang tak terhingga, sehingga Allah Ta'ala berikan juga kepada hamba-Nya yang buat sedikit daripada amalan. Apatah lagi tuan-tuan kalau kita buat banyak amalan, lebih-lebih lagi berganda syurga nikmatnya yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi kalau siapa dia yang tak berminat, tak terliur, tak ada rasa semangat tentang tawaran Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu syurga, kita tak boleh nak kata apa, kan? Sebab kita mohon kepada Allah dalam doa kita syurga, kan? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau syurga dan redha dan syurga. Kita mohon, tetapi kita mohon redha dan syurga Allah, kita mohon jauh neraka dan jauh daripada muka Allah, kita mohon redha Allah dan syurga Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kepada kita syurganya, tetapi Allah Ta'ala berikan lorong-lorong untuk kita mendapat syurganya. Setelah kita berdoa, Allah Ta'ala berikan lorong-lorong tersebut, tetapi lorong-lorong tersebut kita tak pakai dan kita tak guna walaupun sekecil amalan yang kita lakukan. Jadi contoh kita minta syurga, tiba-tiba kita terjumpa sampah, kita tak ambil. Jadi Allah dah tawar kepada kita syurga, sikit je ambil, dapat. Seperti mana yang kau minta, tiba-tiba kita buat tak heran, kita tak berminat. Jadi permintaan kita itu hanya permintaan, belum lagi terjerma di dalam diri kita sebagai mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permintaan kita itu hanya di mulut, tidak dijelmakan dengan perbuatan yang boleh mendorong seseorang itu mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, an Abi Qirsafah annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Abi Qirsafah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ubnul masajida wa akhrijul qumamata minha, binalah masjid dan keluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam masjid. Faman bana lillahi masjida, sesiapa yang membina masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala akan membina rumah di dalam syurga baginya. Faqala rajulun ya Rasulullah, ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa hadhihi al-masjid allati tubna fi at-tariq. Dan ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, dan termasuk jugakah masjid-masjid ini yang dibangun di jalan? Nabi menjawab, na'am ya, wa ikhrajul umamati minha hurul ain, dan mengeluarkan sampah dari masjid adalah mahar-mahar bidadari. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni ada dua benda. Yang pertama, Nabi SAW menyarankan kepada kita agar kita membina masjid dan membersihkan masjid. Kedua, yang pertama, bina masjid. Maksud bina masjid itu daripada tiada bagi ada. Dan yang kedua, maintenance. Sehari-harian nak bagi elok keadaan masjid tersebut, maka itu juga termasuk dalam kategori membina masjid. Jadi tuan-tuan dan puan, RM1, RM2, RM3 yang kita masukkan dalam tabung masjid ataupun surau untuk kepentingan rumah tersebut, rumah ibadah tersebut, masjid ataupun surau, semuanya nilainya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut suatu baitan fil jannah, rumah di dalam syurga. Apa makna dia? Apa maksud yang dikatakan rumah di dalam syurga? Rumah duduk di dalam syurga, bukan di luar syurga. Maksudnya orang itu confirm boleh masuk syurga, sebab Allah tawarkan kepada dia apa yang ada dalam syurga. Berarti dia boleh masuk syurga. Cuma cara dia masuk syurga itu wallahu ta'ala alam, sama ada menerusi neraka dulu ataupun dia masuk terus ke syurga, itu terserah, tergantung kepada amalan-amalan yang dia pernah lakukan semasa kehidupannya. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, membersih rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis seperti mana yang kita sebutkan tadi. Dan yang pertama tadi adalah merupakan hurul ain, sebagai mas kawin untuk mendapatkan bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit saja buat, Allah akan berikan itu sebagai deposit ataupun permulaan untuk mendapatkan apa yang ada di dalam syurga. Yang nikmat yang terbesar antaranya ialah mendapatkan bidadari yang ada di dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sedikit sekecil mana ibadah yang kita buat, Nabi SAW sentiasa berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremeh-remehkan kebaikan walau sekecil apapun, maka kita jangan kita remehkan dan jangan kita jadikan itu sebagai sesuatu yang tidak menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, cukup bertuahlah bagi orang yang ada semangat, sama ada dia diberi gaji, diberi upah ataupun tidak, tapi dia bersemangat daripada dalam diri dia ni memang berkhidmat di rumah Allah, sama ada di surau ataupun di masjid, untuk buat kerja-kerja yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, kan? Mencuci, membersih, menyediakan makanan dan seumpamanya sekiranya diperlukan. Sekecil-kecil itulah. Yang besar apatah lagi, ini kira yang kecil. Orang yang sedemikian rupa amat bertuah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kerja mereka adalah kerja hakikat yang sebenarnya. Kalau zahir dia akan dapat upah daripada kerja dia, tapi hakikat yang sebenarnya dia sentiasa mendapat upah syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu saja syaratnya, mesti hatinya bersih, suci, ikhlas, tidak ada apa-apa melainkan
untuk berkhidmat walaupun dia dapat upah ataupun tidak. Yang penting keikhlasan di dalam hati mesti diutamakan, maka Allah akan berikan kepadanya upah berbentuk syurga. Manusia akan berikan kepadanya upah berbentuk wang, duit, tapi hakikatnya dia mendapat sesuatu yang lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang-orang lain, tuan-tuan dan puan. Jadi bertuahlah orang yang berkhidmat dengan rumah Allah. Tak kira khidmat dia kecil ke besar ke, tak kira apa sahaja perkhidmatan yang dia berikan, maka itu merupakan suatu yang terbaik. Dan oleh kerana itu, semua orang mesti memberi suatu penghormatan yang terbaik kepada orang-orang yang berkhidmat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah tempat berlaku orang-orang yang berkhidmat di rumah Allah ini, seperti imam, bilal, siap dan lain-lain lagi yang dipandang remeh oleh ahli jawatan kuasa yang mentadbir masjid tersebut. Dipandang remeh. Dan itulah yang berlaku, yang ada di dalam masyarakat kita. Kebanyakan yang berlaku, yang berkhidmat dengan masjid, mereka itu dipandang rendah, dipandang remeh. Dan sebenarnya orang yang memandang mereka remeh dan rendah itu silap. Pada hakikatnya mereka itu adalah orang yang paling baik di sisi Allah, kerana mereka berkhidmat. Sama ada ikhlas ataupun tidak, itu mereka dengan Allah. Tapi zahirnya kerja buat itu adalah yang terbaik. Maka ahli jawatan kuasa kena memberi sedikit penghormatan, jaga kebajikan, kebaikan mereka, sebab mereka adalah merupakan orang panggil apa, sesuatu kerja yang mereka buat itu termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada satu lagi potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di sini sebagai tambahan kepada hadis yang saya baca ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diperlihatkan pahala umat aku seperti mana yang saya sebutkan tadi itu, sehingga benda-benda buang kotoran ini akan diperlihatkan juga sekecil itu pun. Dan begitulah juga dosa-dosa akan diperlihat kepada Nabi SAW, walaupun dosa itu sekecil manapun yang dia lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat itu daripada beberapa potong hadis Nabi SAW sebagai kesimpulan daripada apa yang kita dengar daripada hadis Nabi SAW ini. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, satu saja apa kebajikan yang kita boleh buat. Tak kisahlah kita berada di mana sekalipun, di tempat ibadat kita ke, di rumah kita ke, di mana-mana sahaja, peluang kebajikan, kebaikan yang terlintas ataupun yang berada di hadapan kita itu, kita jangan lepas, kita kena buat. Sebab apa yang ada di depan kita itu sebenarnya Allah membuat tawaran kepada kita secara direct. Nak buat. Tiba-tiba kita tak mengambil peluang yang Allah bagi daripada tawaran tersebut. Kita tak indah dengan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Itu, jangan kita lepas peluang apa yang Allah berikan peluang kepada kita, yang ia merupakan suatu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, iaitu kita kena tanam dalam diri kita, dalam hati kita, kena tanam, sematkan dalam hati kita ni. Kita tekad macam kita berazam tahun baru tu, kita tekad berazam di mana sahaja kita berada, selagi hayat masih hidup, selagi itulah aku
akan buat sekecil mana pahala kebaikan yang boleh aku lakukan, walaupun sehingga kita membuang benda-benda yang kecil yang mengganggu di jalan di mana saja, dengan senyuman kau, dengan apakah, buatlah apa yang kita boleh buat. Kalau kita tak mampu buat semua, kita buatlah apa yang boleh kita buat. Kalau tak mampu, jangan tinggal semua, buatlah apa yang sekadar yang kita boleh buat. Contoh, kita tengok dalam diri kita apa kelemahan kita daripada kebaikan-kebaikan kecil yang kita nak buat. Tengok-tengok, aku ni bukan jenis orang yang suka senyum, aku ni susah nak senyum. Jadi tekad dalam hati, aku akan murahkan senyuman aku dalam hidup ini. Dia kena latih lah. Dia kena berlatih. Mula senyum, jumpa orang senyum, walaupun dia bos ke tak bos ke, tentera ke tak tentera ke, polis ke tak polis ke, yang penting cuba buat senyuman, supaya senyuman itu boleh menghasilkan orang lain rasa tentram. Okey, boleh. Kalau kita kena tahan roblok, kan? Kalau kita kena tahan roblok, kita cuba senyumkan. Susah lain tu, kan? Kita kena tahan roblok, kita cuak, kita buang muka kering. Okay. Lahirkan senyuman pada ketika itu. Kita bersalah, tak bersalah. Kalau tak salah, tak salah. Dan orang yang menahan kita tu pun, kalau boleh, mesti boleh lontarkan senyuman. Kan tak salah kan? Bukan semestinya orang lontar senyuman itu akhirnya encik mahal lah, lepas dah dia jalankan tugasnya, dia senyum. Okey, kenapa anda tak pakai tali pinggang? Minta maaf cik, saya terlupa. Tak apa, sama macam biasa, itu tugas. Nah, terima kasih. Tak salah kan? Kerja berjalan, senyuman berjalan. Maka alhamdulillah, kita pun tak sakit hati, kan? Kita pun tak sakit hati, kita pun seronok, dia pun seronok, tugas boleh jalan, dia boleh menyampaikan mesejnya, kita pun boleh melaksanakan apa yang patut kita laksanakan. Tapi benda tu susahlah, kan? Sebab normal manusia, kalau keadaan macam tu memang dia cuak. Keadaan macam tu mesti dia serius. Itu normal manusia. Tapi apa salahnya kalau dalam kehidupan kita ini, selagi mana kita tak perang dengan musuh, kita senyumlah. Sebab saudara kita ni semuanya saudara se-Islam. Jadi mesti kita sesama mereka untuk melontarkan senyuman dan buatlah apa kebaikan yang kita boleh buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi saya rasa cukup dekat itu saja apa yang saya sampaikan ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya kalau kita boleh beramal dan lakukan. Dan benda ni kecil saja, kalau kita buat pun orang tak perasan, kalau kita tak buat pun siapa pun tak perasan. Jadi elok kita buat, yang akan perasan ataupun yang akan mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita persembahkan daripada kebaikan walaupun sedikit, Allah Ta'ala akan mengetahui. Faman lam ya'mal dalam misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Buat amal kebajikan sikit, Allah akan perlihat. Kejahatan pun Allah akan perlihat. Orang tahu, orang tak tahu, itu bukan kerja kita. Tapi kerja kita, aku tekad nak buat kebajikan walaupun sekecil mana. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, kebajikan walaupun kecil, dia akan mengundang kebaikan. Kecil tapi mengundang kebaikan. RM1 yang kita sedekah, dia boleh mengundang kebaikan dan menjauh daripada kecelakaan, kan? Dengan satu senyuman kita berikan, mengundang kebahagiaan. Dengan satu kebaikan yang kita lakukan terhadap isteri, akan mengundang kebahagiaan dalam rumah tangga.
Jadi oleh kerana itu, kalau kita tengok dalam masyarakat rumah tangga yang ceramah, yang tak tentu arah, kita tengoklah bagaimana cara perjalanan rumah tangga tersebut. Adakah kebajikan, kebaikan banyak berbanding dengan kemaksiatan? Tentu kemaksiatan lebih banyak, keburukan lebih banyak yang mereka lakukan, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, berbanding dengan kebaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insya-Allah akan memberi manfaat untuk diri saya secara khusus dan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita untuk melaksanakan kebajikan walau sekecil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.